Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dapat bertemu dalam sesi kelas kita pada hari ini. Setelah dalam tempoh yang panjang kita tertangguh kuliah kita ini, walaupun kita telah mulakan 2 kelas yang lalu secara online, alhamdulillah. Dan pada kelas yang lepas, yang ana online daripada rumah itu, kita telah bincangkan tentang elemen kedua daripada beriman dengan Allah, iaitulah mengesahkan Allah dari segi uluhiyah. So kita telah sebutkan bahawa maknanya kita beriman dengan uluhiyah Allah, kita mengesahkan Allah dari segi Allah sebagai satu-satunya sembahan kita, yang kita tumpahkan kepadanya sepenuh kecintaan, ketakutan dan pengharapan. Ini adalah 3 paksi yang kita sebut sebagai qutbul ibadah, 3 paksi ibadah, iaitulah cinta yang penuh kepada Allah, takut yang penuh kepada Allah dan pengharapan yang penuh kepada Allah, yang Allah Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan mereka, yakni para nabi itu, beribadah kepada kami dengan penuh kegemaran, menggemarkan ganjaran yang ada di sisi kami, dan penuh dengan kegerunan, takut dengan azab kami, kedudukan kami, kata Allah. Dan mereka itu khusyuk, tunduk patuh sentiasa kepada suruhan kami. Dan Allah Ta'ala menyebutkan tentang sembahan-sembahan orang musyrikin. Allah Ta'ala kata, ulaika walladhina yad'una yabtaghuna walladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Dan mereka yang disembah oleh orang musyrikin itu sendiri, mereka itu sendiri mengharapkan kedudukan yang dekat di sisi Allah, yakni orang-orang salih yang disembah oleh orang musyrikin itu sendiri, kata Allah, mengharap kedudukan yang dekat di sisi Allah, mengharapkan rahmat Allah dan takut azab Allah. So inilah ibadah. Kita beribadah kepada Allah itu dengan sepenuh mengharapkan ganjaran daripadanya dan mengharapkan kecintaan daripada Allah Ta'ala, dan kita cinta kepada Allah kerana Allah itulah yang maha indah, yang mengurniakan kepada kita segala nikmat, dan kita takut kepada Allah kerana Allah itulah yang maha gagah perkasa, maha berkuasa, maha tinggi, maha besar, dan Allah amat dahsyat azabnya. So itu adalah tauhid yang dikehendaki kita mengesahkan Allah. Kita telah sebutkan makna ibadah, apakah definisinya dan apakah tuntutan-tuntutannya. Sebagai pelengkap kepada perbahasan ini, eloklah kita sebutkan bahawasanya bila kita dah faham tauhidul uluhiyah, ialah mengesahkan Allah dalam peribadatan, maka syirik yang dimaksudkan dengan syirik itu ialah kita menyekutukan Allah dalam peribadatan. Dan tidak disyaratkan syirik itu menyekutukan Allah dalam rububiyah, dalam kedudukan Allah sebagai pencipta alam. Kerana orang musyrikin Makkah juga mengakui bahawa yang mencipta alam ini hanyalah Allah semata-mata. Seperti mana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jadi kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka menjawab Allah. Dan dalam Allah Ta'ala juga menyebut dalam surah Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka beriman dengan Allah melainkan dalam keadaan syirik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah, Mujahid dan lain-lain ahli tafsir daripada kalangan ulama as-salaf, maksud ayat ini ialah mereka bila ditanya siapakah pencipta kamu, siapakah yang memberi kamu rezeki, siapakah yang menghidupkan kamu, siapakah yang mematikan kamu, mereka menjawab Allah. Kemudian mereka mensyirikkan Allah dalam peribadatan mereka.
So maknanya yang dikira sebagai seseorang itu sebagai musyrik ialah apabila dia menyekutukan Allah dalam ilahiyah, dalam Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Maka apabila seseorang itu menyembah Allah dan menyembah bersamaan dengan itu selain Allah, maka dia musyrik. Musyrik bukan bermaksud dia tak sembah Allah, dia sembah Allah. Bahkan orang musyrikin ketika mereka menyembah Al-Lat dan Al-Uzza dan Al-Manah dan apa sahaja berhala mereka, tujuan dan maksud mereka bukan berhala itu tetapi Allah. Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang musyrikin mengatakan, tidaklah kami sembah mereka ini melainkan supaya kami mendapat kedudukan yang lebih dekat di sisi Allah, supaya sembahan kami ini mendekatkan kami kepada Allah. So tujuan dan maksud mereka bukan berhala. Berhala itu wasilah, perantara. Perantara itulah syirik. Menjadikan perantara dalam ibadah itulah syirik sebenarnya. So ukurannya ialah bukan pada i'tiqad di sana ada yang lebih berkuasa daripada Allah, atau alam ini ada pencipta selain Allah. Ini satu bentuk syirik yang lain, tetapi dia bukan syarat. Yang dikehendaki minimum syirik itu ialah dia menyekutukan Allah dalam ibadah, walaupun secara i'tiqadnya dia mengakui bahawa Allah sahajalah yang paling berkuasa, Allah sahajalah yang mencipta, Allah sahajalah yang memberi rezeki. So itu poin kita. Itu yang disebut oleh Al-Quran. Dan inilah dakwah para anbiya dan rasul. Dan inilah dakwah para ulama tauhid zaman berzaman. Dan sebab itulah menjadi permusuhan yang ketat di antara ahli tauhid dengan ubadul qubur, penyembah kubur. Bukan dari sudut kita mengatakan ubadul qubur ini mereka menganggap dalam alam ni ada 2 pencipta atau 3 pencipta, bukan. Hingga kan orang Kristian yang berakidah Trinity, bagi mereka yang mencipta alam ini hanyalah Bapa, God the Father, Tuhan Bapa, bukan anak, bukan Ruhul Qudus. Tak? Maksudnya yang mencipta alam ini hanya satu, kan? Dan dalam ayat-ayat dalam kitab Injil, Gospel, Bible juga jelas terdapat perkataan-perkataan yang menunjukkan di sisi mereka Allah lah ataupun bapa lah yang lebih berkuasa berbanding anak. Juga terdapat ayat-ayat yang begitu. Namun mereka menyembah Nabi Isa AS sebagai perantara, sebagai orang tengah, pemberi syafaat untuk memohon hajat mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan? Tapi bukan sentiasa mereka sembah Nabi Isa juga. Ada waktu-waktu mereka berdoa, mereka minta kepada Allah secara langsung juga. So kadang-kadang mereka berdoa kepada Allah direct, kadang-kadang berdoa kepada Allah secara perantara. So itulah syirik. Tak, bila dia orang Kristian, doa mereka yang paling masyhur ialah Our Father in the heaven, Rabbuna alladhi fis sama', Tuhan kami yang di langit. Bapa, dia panggil bapa, kan? Itu doa yang biasa mereka baca masa nak makan apa semua. Ketika itu mereka tak syirik, sebab mereka tahu rezeki itu datang daripada bapa. Tapi bila mereka nak minta hajat-hajat dalam masalah, dalam waktu-waktu susah, mereka cari perantara. Nabi Isa, wali-wali mereka yang kita panggil santos-santos yang telah mati, mereka jadikan itu perantara. So itulah maksud syirik yang dikehendaki oleh Al-Quran. Sebab itulah tauhid di sisi Islam ialah mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kamu sembah Allah semata-mata dan jangan kamu syirikkan dengan dia sesuatu pun. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhan kamu telah menetapkan supaya kamu tidak menyembah selain dia. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata-mata dan jauhilah taghut.
Taghut ni apa? Apa yang disembah selain daripada Allah. So itu adalah elemen kedua yang paling penting dalam dalam kita mentauhidkan Allah. Tentulah tauhidul al-uluhiyah ini adalah yang berkaitan dengan kita. Tauhidur rububiyah berkaitan dengan Allah. Sebab itulah ulama kata tauhidur rububiyah tauhidullah bi af'alihi ta'ala, mengesahkan Allah pada perbuatan dia Allah. Ini kita beriktikad bahawa tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam perbuatan Allah, mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur kejadian alam, membolak-balikkan siang dan malam dan seterusnya. Yang ini kita dah bincangkan dulu, tidak ada syirik yang jelas berlaku dalam kalangan makhluk. Adapun tauhidul uluhiyah ialah tauhidullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah menerusi perbuatan hamba, yakni kita menjadikan amal ibadat kita itu maksud tujuannya hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah, dan tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam menunaikan ibadat kita, doa kita, sembelihan kurban kita, akikah kita, nazar kita, permohonan perlindungan daripada mara bahaya yang tidak nampak, pengharapan, tawakal kita, kecintaan kita yang tertinggi, ketakutan kita yang tertinggi, semua ini diserahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata-mata. Taib. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala melanjutkan perbincangan kepada elemen yang ketiga daripada elemen tauhid. Dan elemen ini adalah kata kunci kepada kedua-dua elemen tauhid. Dan dia adalah intipati tauhid. Dan di antara jenis-jenis tauhid, inilah tauhid yang paling afdal, yang paling tinggi kedudukannya, kerana dia adalah mustamilun ala jami'i aqsami tauhid, kerana dialah yang mengandungi seluruh jenis tauhid. Apa maksud? Sebab tu ulama kata antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah, hubungannya adalah hubungan luzum, iltizam. Yakni sesiapa yang mengesahkan Allah pada rububiyah, menjadi kemestian kepadanya untuk dia mengesahkan Allah pada uluhiyah dari segi asalnya. Tetapi berlaku pada realitinya, ada orang yang mengesahkan Allah pada rububiyah tapi mensyirikkan Allah dalam uluhiyah. Adapun tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah, hubungannya adalah tadammun, mengandungi, yakni tidak terbayang, tidak berlaku dalam alam realiti ini. Orang yang mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadat, kemudian dia beriktikad dalam alam ni ada Tuhan yang mencipta alam selain Allah. Tak mungkin, tak berlaku begitu. Sebab kalau dia dah tauhidkan Allah dalam uluhiyah, confirm pasti dia akan tauhid dalam rububiyah. Tak? Adapun hubungan kedua-dua tauhid ini dengan tauhid al-asma' was sifat ialah hubungan ihtimal. Ihtimal maknanya kedua-dua tauhid uluhiyah dan rububiyah adalah terkandung dalam tauhidul asma' was sifat, kerana rububiyah dan uluhiyah adalah sebahagian sifat Allah. Dan nama Allah Ar-Rabb dan Al-Ilah dan Allah ialah di antara nama-nama Allah. Yang kesemua ini terkandung dalam perbahasan tauhidul asma'i was sifat. Sebab itulah hakikatnya tauhidul asma'i was sifat ialah asal. Dia adalah asal, dia adalah asas. Sebab itulah apabila kesesatan dalam umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling awal berlaku ialah kesesatan dalam tauhidul asma'i was sifat. Sebelum munculnya penyelewengan dalam tauhidul rububiyah dan uluhiyah, berlaku penyelewengan dalam tauhidul asma'i was sifat dahulu. Kalau tidak, tak mungkin umat Muhammad akan terpesong daripada tauhid. Kalau tidak kerana akidah mereka dalam asma' wa sifat menyimpang, tidak mungkin ada orang yang mengaku dia Muslim kemudian dia sembah kubur. Sebab apa? Mereka ni telah menyimpang dari segi tafsiran mereka kepada sebahagian nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, especially nama Allah
Allah dan juga al-ilah. Antara sebab punca kenapa orang yang menyembah kubur dan mereka merasakan tindakan mereka bukan syirik, ialah kerana mereka beranggapan tauhid itu ialah rububiyah, iaitu kamu beriktikad bahawasanya tidak ada yang berkuasa dalam alam ini kecuali Allah. Tayyib. Kenapa mereka iktikad macam itu? Kerana penyimpangan ahli kalam dalam mentafsirkan nama Allah, kalimah Allah. So di antara perbahasan yang penting dalam ilmu kalam ialah perbincangan tentang makna nama Allah. Daripada mana asal kalimah Allah dan apa maknanya. Rumusan ulama kalam ialah makna Allah diambil daripada al-ilah. So itu betul lah, tak ada isu lah. Tetapi apa makna al-ilah? Di sisi ulama kalam dia kata Allah al-ilah ialah al-qadimut tamul qudrah, zat yang qadim, yang sempurna kudratnya. So ini tafsiran makna Allah yang sepatutnya ia adalah makna Rabb, bukan makna ilah. Ilah kita dah sebut asal makna dia al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya, dengan hak. Itu makna ilah yang difahami oleh bahasa Arab ialah, kata Al-Azhari dalam Tahdzibul Lughah, al-ilah al-ma'bud bihaqqin am bibatilin. Dari segi bahasa, kalimah ilah merujuk kepada apa sahaja yang disembah, sama ada secara hak maupun secara batil. Dan orang Arab panggil matahari sebagai ilahah kerana ia disembah. Itu dari segi bahasa Arab yang asal. Tetapi ulama kalam mereka menyimpang dari segi bahasa, dari segi akidah, dia menyimpang semua benda. Sebab itu kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, ilmu mantiq telah mengubah agama ini dengan melakukan 3 perkara yang merosakkan bahasa. Yang pertama, dia merosakkan bahasa Arab dari segi ijaz, keringkasan bahasa. Al-Quran mukjizatnya pada bahasa yang ringkas dan tidak perlu diperdalamkan perbincangan bagi benda yang telah sedia diketahui oleh orang. Tapi dalam ilmu mantiq, setiap benda kena diperdalamkan, diperhalusi, walaupun benda tu orang semua dah tahu. Kan? Ditanya apakah maksud masa, apakah makna tempat, apakah makna ruang, apakah makna arah. Ini semua benda yang orang telah guna setiap hari dan tidak ada kekeliruan sebenarnya. Tapi mereka datang dan mengeruhkan keadaan. Mereka menimbulkan syak pada benda yang orang tak sepatutnya syak. Merosakkan dari segi injaz dia, dari segi susunan bahasa, dari segi istilah-istilah. So dimasukkan ke dalam bahasa Arab istilah-istilah baharu yang sebenarnya bukan daripada pemahaman orang Arab. Masalahnya kalimah jismun, masalahnya kalimah jismun dalam bahasa Arab ada penggunaannya yang dipahami oleh orang Arab, yang itulah istilah yang dikehendaki oleh Quran dan Sunnah. Kemudian bila diterjemahkan kitab-kitab mantiq, kalimah jismun telah menjadi makna yang lain untuk disesuaikan dengan istilah dalam bahasa Yunani atau bahasa penggunaan khusus, penggunaan Aristotle atau Plato dan sebagainya. Lalu orang anggap inilah makna jisim. Masalahnya, okay. Jadi dia merosakkan dari, dan juga dia merosakkan dari segi i'jaz. I'jaz kenapa? Kerana kalimah ataupun ilmu mantiq menjadikan bahasa Arab ini seolah-olah macam dia bahasa-bahasa yang lain. Dia tak bezakan Al-Quran dengan bahasa manusia. So Al-Quran itu ditafsirkan, dikaji mengikut kaedah-kaedah ilmu mantiq, seolah-olah macam kita mengkaji teks sastra yang biasa. Ada macam orang yang pergi mengaji di barat masalahnya,
dia ambil dia ada bidang pengajian, dia panggil pengajian tentang classical text klasik dalam bahasa-bahasa ataupun dalam agama. So dia pun belajar Al-Quran sebagai teks bahasa, teks sastra. Ia tidak dipelajari, tidak dikaji sebagai kalamullah. Sebab tu macam dulu Taha Hussein, seorang sastrawan Arab Mesir moden yang terkenal, menteri pendidikan dia dulu. Dia dalam tesisnya dia mengkaji tentang kesalahan-kesalahan bahasa dalam Al-Quran. Dan of course dia tak jumpa lah kesalahan, dia tak jumpa lah. Tapi dia reka lah apa benda pun kan. Dia kata dalam Al-Quran ada cerita dongeng misalnya. Boleh jadi dia kata cerita Nabi Sulaiman ni kita tak tahu. Boleh jadi Nabi Sulaiman tak wujud misalnya. Dia khayalan. So dia terpaksa kona macam itulah. Dan kebiasaan orang yang buat kajian Al-Quran di barat, dia macam itulah. Dia mencari kesalahan-kesalahan, kesilapan dari segi bahasa, dari segi sastra, dari segi balaghah. Jadi Al-Quran diletakkan setaraf, dikritik. So ini bahaya. Dalam falsafah, bagi mereka wahyu tidak lebih daripada satu bahasa yang digunakan oleh Nabi untuk mengkhayalkan kepada orang awam dan sebagainya. Itu makruf, kita tak nak bincang secara mendalam di sini. Ala kulli hal, dia merosakkan ilmu kalam itu, merosakkan kita kata tasawur atau gambaran akidah yang sahih, yang murni. Dan lebih-lebih lagi dia merosakkan pemahaman umat Islam terhadap konsep nama-nama dan sifat Allah yang sebenar. So bila dah silap faham makna la ilaha illallah, bila dia silap faham makna nama Allah, dia akan silap faham makna ilah, dan seterusnya dia silap faham makna la ilaha illallah. So bila dah silap faham makna la ilaha illallah, maka berlakulah pahaman yang mengatakan tak mengapa kita buat sebuah kubur, kita pakai tangkai, kita jumpa bomoh, asalkan yakin semua ni daripada Allah. Itu masyarakat kita setengah, bila dia jumpa bomoh, pakai tangkai, dia kata tapi saya yakin semua ni daripada Allah. Abang dia setakat hang yakin daripada Allah, Abu Lahab pun yakin. Tak pernahlah Abu Lahab kata Lata atau Uzza itu ada kuasa tersendiri. Kan? Tapi Abu Lahab tetap ahli neraka juga. Na'udzubillah min zalik. So, sebab mereka faham selagi tauhid itu ialah kita yakin yang paling berkuasa tu Allah. Lepas tu buatlah apa pun, mintalah doa dekat siapa pun, orang mati ke, kayu ke, batu ke, sama saja. So itu di antara salah satu sisi kenapa pentingnya tauhid uluhiyah. Itu dari sisi negatifnya, dari sisi berlaku penyelewengan dalam asma' sifat, yang mana kesannya menyebabkan kesilaf pahaman, rosaknya pahaman dalam semua jenis tauhid yang lain. Dan tauhidul asma'i was sifat juga adalah tauhid yang terpenting, kerana hakikatnya dia adalah cara kita beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu, sucikanlah kamu nama Tuhan kamu yang maha tinggi. So dia suruh sucikan siapa? Nama dia. Sebab kita tak boleh nak bertasbih, nak memuji Allah, nak mengucapkan tahmid, tahlil, takbir, melainkan kita kena kenal nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. So kita kena kenal nama-nama dia. Allah Ta'ala, bila kita nak berdoa, Allah Ta'ala kata qul id'u Allah aw id'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Wahai Muhammad, berdoalah kamu dengan memanggil Allah atau Ar-Rahman. Mana-mana satu yang kamu sebut, semuanya adalah nama-nama Allah. Bagi dialah nama-nama yang maha indah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hak Allah lah nama-nama yang paling indah, maka kamu
berdoalah, bermohonlah, panggillah dia dengan nama-nama tersebut. So macam mana kita nak beribadah kepada Allah kalau kita tak kenal nama-nama Allah? Dan kita dah sebut tadi, paksi ibadah ialah cinta, takut dan harap kepada Allah. Macam mana kalau kita nak cinta kepada Allah kalau kita tak kenal Allah? Macam mana kita nak takut kepada Allah kalau kita tak kenal sifat-sifatnya yang melahirkan rasa gerun dan takut kepada Allah? Macam mana kita nak bergantung harap kepada Allah, bertawakal sepenuh jiwa kita kepada Allah kalau kita tidak kenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang boleh melahirkan rasa tawakal, bersandar hati yang penuh kepada Allah? Semua ini bergantung kepada mengenal nama Allah. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan surah Al-Fatihah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana kalau kita kenal Allah itu Rabbul Alamin, akan melahirkan rasa cinta. Kemudian dia kata Ar-Rahmanir Rahim. Bila kita dah tahu Allah itulah Maha Pemberi Rahmat, ini akan melahirkan rasa harap kepada Allah. Dan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Barulah kita boleh mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu sahaja ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu sahaja ya Allah kami memohon pertolongan. Setelah kita kenal sifat-sifat Allah, baru kita boleh ibadat kepada Allah. Kalau kita silap kenal Tuhan, maka ibadat kita juga akan silap. Orang Kristian bila dia menyangka Tuhan boleh ada anak, maka dia sembah anak Tuhan. Yang dia sangka anak Tuhan. Dia tak tahu kata Tuhan sifatnya tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Kan? Itu punca dia apa? Silap kenal sifat Tuhan lah. Kan? Orang Yahudi, dia samakan Tuhan dengan raja-raja di muka bumi ini. Maka bila mereka buat syariat, mereka buat hukum hakam mereka penuh dengan bentuk bengis, bentuk resis. Kerana mereka anggap Tuhan sifatnya begitu. Tuhan bagi mereka adalah Rabbul Junud. Tuhan tidak mengampunkan. Tuhan kalau dah suruh musnah satu kampung, musnah semua sekali termasuk budak kecil. Tuhan kalau dah murka, kemurkaannya tidak boleh dipadamkan, melainkan dengan dihapuskan orang yang dia murka. Sifat-sifat Tuhan disebutkan dalam Old Testament. Jadi kalau mereka dah faham Tuhan macam itu, maka tengoklah agama mereka pun macam itulah. Bunuh orang, musnahkan harta benda orang, kan? Dan mereka anggap dengan cara itulah mereka boleh mendapat redha Tuhan. Na'udzubillah min zalik. So bila mereka silap kenal sifat Tuhan, ibadat mereka juga silap. Cara ibadat juga salah. So ini adalah kenapa pentingnya elemen yang ketiga, dan dia merupakan teras kepada keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab itulah kata musannif rahimahullah wa radiyallahu an, wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi, ay bi anna lahu al-asma'ul husna was sifatul kamilatul ulya. Dan kita beriman, membenarkan dengan hati kita, berikrar dengan lisan kita, beramal dengan anggota badan kita, bahawasanya bagi Allah itu nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Yakni bagi Allah nama-nama yang maha indah, al-asma'ul husna, dan sifat sempurna yang tertinggi. So apa yang kita kena isbat bagi Allah ialah kita isbatkan bagi Allah dari segi nama al-asma'ul husna. Apa dia makna al-husna? Al-husna ialah ma la nihayata li husnihi. Ma la nihayata li husnihi. Yang dimaksudkan dengan nama Allah itu husna ialah yang tidak ada penghujung bagi keindahannya. Yang tidak ada penghujung bagi keindahan nama Allah. Yakni Ibn Qayyim rahimahullah kata,
Kalau kamu nak gambarkan perkara ini ialah, bayangkan kita ada 10 orang yang paling handsome, atau 10 wanita yang paling cantik, atau lelaki yang paling cerdik, paling bijak, paling gagah perkasa. Kemudian kita ambil 10 sifat ini daripada 10 orang, kita gabungkan. Kemudian kita bahagikan lagi kepada 10. Kita gabungkan lagi. Lepas tu kita bagi lagi pula kepada 10 yang lain. Lepas tu kita gabung lagi. Maka sifat tu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan seterusnya begitulah. Kamu buat sampai tak berhenti. Namun, semakin hebat sifat itu yang kamu dapat bayangkan dalam pemikiran kamu, ketahuilah Allah lebih hebat. Allah lebih indah. Allah lebih kuat, lebih bijak, lebih indah, lebih cantik. Itu maksud. Tak ada penyudah. Sebab itu kata Agustin, seorang ulama ahli falsafah Kristian, dia kata Tuhan ialah kesempurnaan yang paling tinggi yang boleh diimajinasi atau yang boleh dicapai oleh akal. Yakni yang tidak ada lagi kesempurnaan yang lebih sempurna daripada itu. Walaupun benda ni datang daripada ahli falsafah, tapi kita kata dia benda yang telah ditakdirkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah lebih awal dari sudut zaman, dan dari sudut ia memang itulah disebut oleh Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna. Yakni kita tak boleh bayang betapa hebatnya Allah Ta'ala. Itu maksud nama Allah Al-Husna. Sebab tu Nabi kata, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum birahilatih. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang kamu menjumpai bekalan makanannya yang hilang di padang pasir. Maka Nabi bagi perumpamaan seorang laki-laki yang pergi musafir, di atas untanya ada segala bekal makannya. Bila sampai di padang pasir, untanya hilang. Maka putuslah harapan dia. Dah di padang pasir, tak ada makan, tak ada minum, tak ada kenderaan nak balik. Apa yang boleh diharap? Mati. Tiba-tiba bila dia dah putus asa, putus harapan, tunggu masa nak mati, unta dia datang dekat dia, berdiri sebelah dia, elok, penuh, cukup semua makan minum dia. Maka disebabkan terlalu gembira, hilang akal lelaki ni, dia hilang akal. Dia kata apa? Ya Allah, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Tersyasul. Kerana terlalu gembira, Nabi kata. Maka Nabi kata, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba dia daripada lelaki ni dengan unta dia. Tak boleh bayang betapa gembiranya Allah Ta'ala. Kamu tak boleh bayang. Nabi tengok satu perempuan dalam satu tawanan perang mencari-cari bayi. Bila dia jumpa seorang bayi, dia ambil, dia dukung, dia dakap, dia peluk, dia cium, dia bagi susu. Nabi tanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, apakah kamu menyangka wanita ini kalau dia mampu untuk tidak mencampakkan anaknya ini ke dalam api, dia akan buat? Maksudnya kalau kita suruh dia campak anak dia dalam api, dan dia boleh tidak buat, dia ada pilihan, dia ada choice untuk tidak mencampakkan anak dalam api, sanggup tak dia buat? Dia berkata, tak mungkin ya Rasulullah. Dia ni betapa rahimnya, rahmat dia kepada budak kecil. Tak mungkin dia akan buat. Maka kata Nabi, lallahu arhamu bi'abdihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih simpati, lebih mercy, lebih rahmat, lebih belah kesihan kepada hambanya, lebih daripada perempuan ni kepada anak dia. Itu maksudnya Al-Husna, indah. Tak ada had bagi keindahan nama-nama Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak bayang betapa indahnya nama Allah. Sebab itulah nama-nama Allah, tidak ada pada nama Allah itu mengandungi makna yang tak elok, sama ada dari segi lafaznya maupun dari segi maknanya. Tidak dari segi anggaran akal maupun segi dari anggaran luaran. La taqdiran wala ihtimalan. Maksudnya memang tak ada siapa boleh tergambar pada nama Allah itu kekurangan, kecacatan. Tak mungkin. Dia mesti sifat yang sempurna. Sebab memang Tuhan secara fitrahnya
Bila sebut Tuhan, yang kita tergambarkan ialah dia adalah satu kewujudan yang paling sempurna, yang paling mutlak sempurna, kesempurnaannya mutlak, kesempurnaannya mutlak. The perfect being, kesempurnaan yang paling sempurna. Itu Tuhan. So bila kita kata Tuhan itu kewujudan yang paling sempurna, kita tak tergambar padanya kekurangan walaupun sedikit pun. Sebab itu Allah Ta'ala namakan nama-nama dia Al-Asma'ul Husna. Nama-nama yang paling indah. Husna ialah mu'annath bagi kalimah ahsan. Pasal apa mu'annath? Pasal asma' jamak taksir. So kalau kita sebut satu nama Allah, Al-Ismul Ahsan, isim ahsan. Nama Allah, setiap satu nama Allah itu ahsan, paling indah. Dan dari segi sifat, sifatnya sifat yang paling sempurna, yang paling tinggi. Apa maksud sifat sempurna yang paling tinggi? Allah Ta'ala kata walillahil mathalul a'la, walahul mathalul a'la. Bagi Allah lah, bagi dia lah sifat sempurna yang paling tinggi. Sifat sempurna paling tinggi ni maknanya apa? Sifat secara asasnya ada 3 jenis. Sifat sempurna, sifat cacat, dan sifat yang tidak disifatkan dengan sempurna atau cacat secara sendiri. Sifat secara mutlak macam itu, kita kata bila kita sebut sifat, kita tergambar bahawa sifat ni ada 3 jenis. Sifat sempurna yang kalau kita sebut sifat itu, kita hanya boleh terbayang sempurna. Contoh, mendengar, pendengaran. Sifat pendengaran ini sifat sempurna. Tidak ada manusia yang waras, kalau kita bagi tahu kepada dia benda ni boleh mendengar, melainkan dia akan anggap benda tersebut lebih baik daripada yang tak boleh mendengar. Dan ada sifat yang memang dia mutlak cacat, aib. Tuli. Dia kata dia ni tuli, atau pekak, atau tak boleh dengar, atau nyanyuk, atau gila. Kita kata sifat ni tak tergambar pada orang yang waras. Bila dia dengar kita sebut satu benda ada sifat macam ni, melainkan dia akan anggap benda tu tak elok. Dan ada sifat yang bila disebut semata-mata macam itu saja, kita tak tergambar dia baik ke tak baik ke, melainkan kita kena sebut situasi dia, condition dia. Seperti sifat al-makru, makar. Apa dia al-makru? Al-makru ni maknanya membuat tipu daya, membuat perencanaan buruk secara tersembunyi. So, kalau kita dengar fulan telah memperdaya fulan untuk ditangkap ataupun disusahkan, so kita nak hukum secara asas tak boleh. Kita kena tanya fulan tu siapa? Fulan yang kena perdaya tu penjenayah, yang buat tipu daya tu polis. Sebab nak tangkap dia, polis menyamar, polis buat rakaman suara dia, dapat bukti, kena tangkap. Itu dia panggil makar. So, kalau macam tu kita kata bagus, baik. Tapi kalau kita dengar satu lagi pula orang tu, dia kena scam, tipu. Scam tu makar juga lah, kan? Sebab tipu secara tak sedap, dia menyamar jadi apa, jurujual ke apa ke, lepas tu dia tipu dia orang, kan? Jadi orang tu tak sedap nak tipu, sedangkan orang tu tak buat salah apa pun yang kena tipu tu. So kita kata perbuatan dia buruk. So itu sifat secara umum. Yang disifatkan bagi Allah Ta'ala ialah sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan, dan sifat yang mutlak tadi dalam kondisi yang sempurna, bukan dalam kondisi yang kurang, bukan dalam kondisi yang aib. So ini dua sifat. So sifat bagi Allah ialah semuanya yang sempurna. Dia tidak ada sifat yang cacat. Sifat cacat atau sifat yang dalam kondisi yang tak baik, kita tak sifatkan kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makar yang disifatkan bagi Allah di sini makar yang baik, kondisi yang baik. Sebab orang Yahudi cuba nak buat tipu helah, nak tangkap Nabi Isa AS. Tapi Allah buat helah lain. Allah selamatkan Nabi Isa tanpa mereka sedap. Allah ubah muka salah seorang pengikut Nabi Isa jadi muka Nabi Isa, mereka tak sedap.
Sampai sudah mereka tak sedar, mereka duk ingat mereka bunuh Nabi Isa. Walaupun mereka tak yakin. Ala kulli hal, kita kata ini sifat Allah. Dan sifat Allah yang sempurna ini, sifat sempurna tu pula, dia ada tingkatan, derajat. Pendengaran. Semua kita ni mendengar. Tapi pendengaran kita ni ada tahap. Tahap pendengaran manusia ada berapa desibel. Tahap pendengaran semut ada berapa desibel. Tahap pendengaran gajah lain pula. Penglihatan, kita semua ni nak lihat. Tapi ada yang rabun. Rabun pula ada macam-macam jenis power aspek mata dia. Rabun jauh, rabun dekat. Power kuat, power sikit. Yang tak rabun. Yang tak rabun pula terbahagi kepada yang silau dengan tak silau. Yang silau pula macam-macam derajat silau. Kan? So penglihatan itu sendiri ada dia punya peringkat. Kan? So yang bagi Allah yang mana? Yang paling tinggi, al-ulya, al-a'la, al-mathalul a'la. So bila kita kata Allah itu ada pendengaran, maka pendengaran Allah itu yang paling sempurna. Yang tidak ada cacat celah langsung. Kalau kita kata Allah itu ada penglihatan, basar, maka penglihatan yang paling sempurna, yang tidak ada cacat celah langsung. Kalau kita kata Allah itu hidup, hidup yang paling sempurna, yang tidak ada kekurangan, tidak mati, tidak tidur, tidak mengantuk. Itu hidup yang sempurna. Kita, hidup kita tak apa sempurna. Ada orang dia kaki mengantuk. Ada orang kaki dia jenis payah tidur pula, ada orang. Kan? Dan hidup kita ni ada mula, dah ada habis, ada mati. Sebelum kita hidup, kita mati. Lepas kita hidup, kita mati pula. Di antara dua mati itu, ketika kita tengah hidup, kita diselang dengan mati sebentar, tidur. Sebelum tidur, kita terlena, terlelap. Sebelum terlelap, mengantuk. Kan? So, hidup kita ni banyak kekurangan. Kan? Dibanding dengan hidup Allah Ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. So hidup, bila kita kata Allah itu hidup, hidup yang macam mana? Yang paling sempurna. Makar, bila Allah kata dia buat makar kepada orang musyrikin, orang kafir tadi, makar Allah yang mana? Yang paling sempurna, yang paling perfect, yang takkan kantoi sampai bila-bila, yang tak ada siapa boleh nak pergi lawan. Polis tadi dia buat makar nak tangkap orang jahat, boleh jadi dia kantoi, boleh jadi tak sempurna dia punya perencanaan dia, kena tukar plan A, plan B, plan C. Tak sempurna. Tapi Allah Ta'ala perfect. Tak ada siapa boleh lawan, tak ada siapa boleh mencelah. La mu'aqiba li hukmih wa la radda li qada'ih. Tidak ada siapa pun yang boleh membantah keputusan Allah, tidak ada siapa pun yang boleh menolak balik apa yang telah Allah lakukan. Baik. So kita kata di sini, kita isbat bagi Allah asma dan sifat. So ada beza tak bagi Allah asma' dan sifat? Perkara yang kita gunakan untuk merujuk kepada Allah ni ada 3 perkara. Untuk kita merujuk kepada Allah dalam percakapan kita, dalam ucapan kita, ada 3 benda. Yang pertama, kita merujuk kepada Allah dengan namanya. Kita panggil Allah, kita berdoa kepada Allah dengan menyeru namanya. Yang kedua, kita merujuk, kita bercakap, kita berbincang tentang Allah dari sudut sifatnya. Dan yang ketiga, dari sudut dia panggil khabar, perkhabaran, penceritaan tentang Allah. Dan setiap kondisi ini ada hukum yang berbeza. Untuk nama Allah, Al-Asma'. Apa dia nama? Nama ialah alamun ala zat. Nama ialah alamat bagi sesuatu zat. Itu maksud nama. Yang mana dengan nama inilah kita berbeza hakikatnya. Betul tak? Kita di sini semua manusia. Semua lelaki. Semua Melayu. Macam mana kita nak bezakan? Nama. Kan? Kalau orang mai sini panggil, hai lelaki. Tak tahu lelaki mana satu. Semua lelaki lah rumah ni. Di kawasan belah sini. Kalau dia main sini dia panggil hai orang Melayu, kita semua orang Melayu. Kalau dia panggil hai manusia, lagi kacau, lagi ramai manusia.
So macam mana dia nak bezakan? Macam nak panggil orang ni, nak panggil orang tu? Nama dia. So nama ialah alamat kepada sesuatu zat, pada satu entiti. Yang mana dengan nama lah kita memanggil dia, kita menyeru dia. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ada kamu nak panggil Allah, panggil dengan nama. Kita tak panggil Allah dengan lain pada nama. Ada. Sifat ialah keadaan zat. Keadaan zat kita. Yang mana boleh jadi sifat itu adalah makna bagi nama ataupun tidak. Boleh jadi. Sifat ni kadang-kadang dia adalah makna bagi nama kita ataupun tidak. So manusia kebiasaannya nama dia bukan sifat dia. Ada orang nama Saleh. Saleh lah duduk mana? Ustaz Serenti. Kan? Ada orang mak dia mungkin buh nama dia nama tak elok. Kan? Syarul Bariyah. Syarul Bariyah kerja apa lah ni ya? Dia lah ni pensyarah universiti. Kan? Dia orang bagus tapi nama dia subhanallah. Kan? Sebab mak dia tak kerti bahasa Arab. Dia nak buah dua orang anak. Seorang buah Khairul Bariyah, seorang buah Syarul Bariyah. Dia kata sedap nama anak aku. Kan? Tapi anak dia Syarul Bariyah duduk mana? Syarul Bariyah duduk ngaji universiti. Khairul Bariyah pusat Serenti. Kan? Jadi terbalik. So nama makhluk belum tentu sifat dia. Dia hanya untuk panggil je. Kan? Sifat mungkin berbeza. Kan? Ada orang mak dia buah nama dia Tawil, panjang, tapi dia pendek. Kan? Ada orang mak dia buah nama dia Putih, tapi dia hitam. Kan? So macam-macam. Belum tentu. Tapi ada entiti kewujudan dalam alam ini atau di luar alam ini yang nama dia dan sifat dia selari, segagan. Iaitulah Allah Ta'ala. Nama Nabi, nama malaikat, nama Al-Quran. Yang ni nama-nama ini dia melambangkan sifat dia juga. Ciri-ciri asli dia. So Allah, bila nama dia Allah, maka dia memang ilah. Memang dia ada sifat uluhiyah. Dia memang berhak disembah. Bila nama dia Ar-Rahman, memang dia bersifat dengan rahmat pada asalnya. Pada zat dia memang bersifat dengan rahmat, yang tidak diperolehi daripada yang lain. Memang dia secara zat dia bersifat begitu. Tidak diciptakan dan tidak diberi oleh orang lain. Tak. Adapun makhluk, belum tentu. Sifat kita ni kita kena latih diri kita untuk bersifat dengan satu perangai, satu akhlak. Sifat diri kita, rupa, bentuk muka kita ni, kita tak boleh tukar. Ini Allah Ta'ala yang bagi pada kita. Tangan kita, kaki kita, susunan bentuk badan kita, ni sifat juga kita panggil. Tapi kita makhluk, sifat ni diberi, dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita tak boleh tentukan. Allah Ta'ala ada sifat dia, wajah dia, tangan dia, kaki dia, itu tak ada siapa tentukan. Dia dengan sendirinya memang begitu dah, sejak azali dan abadi. Demikian juga semua sifat Allah Ta'ala. Makhluk, sifat makhluk ni kurang diciptakan, bukan datang daripada diri dia sendiri. Dikurniakan oleh Allah Ta'ala, mauhub, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Okay. Tayyib. So itu beza nama dengan sifat. So bagi Allah, nama Allah terkandung padanya sifat Allah. Bagi Allah terkandung pada nama sifat Allah. Tetapi bukan semua sifat Allah jadi nama dia. Nama yang sifat yang jenis pertama yang kita sebut sifat sempurna, mutlak sempurna. Yang ini ya. Kita kata yang ini kebiasaannya akan menjadi nama Allah. Seperti As-Sami', Al-Basir. As-Sami' maksudnya sifat Allah itu As-Sama'. Al-Basir sifat Allah itu Al-Basar. Sebab sifat ni dia memang sempurna pada diri dia sendiri, zat dia. Kita tak tergambar satu benda kalau kita kata dia tak melihat, melainkan buta lah tu. Dan buta sifat cacat. Tapi sifat yang jenis kedua, yang kita kata tadi kondisi, kena melihat kondisi. Yang ini kebiasaannya tak jadi nama Allah. Seperti sifat
fi'liyah, perbuatan Allah. Mana fi'liyah, perbuatan, kadang-kadang Allah Ta'ala buat dalam satu situasi, dia tak buat dalam situasi yang lain. Macam istiwa. Istiwa di atas arash, ini perbuatan. Dia bukan sifat yang mesti melazimi zat Allah. Itu perbuatan Allah yang dia boleh buat dan dia boleh tak buat, atas pilihan dia. Sifat murka, marah, kita tak panggil Allah Al-Ghadib, pemarah. Sebab marah ni Allah Ta'ala bukan sentiasa marah. Dia marah pada orang tertentu, perbuatan tertentu, keadaan tertentu. Tuhan bukan penguih, bukan pemarah. Itu Tuhan dalam agama Yahudi macam itulah. Tapi Islam tak. Islam, Tuhan sifat asal dia rahmat, belas kasihan. Maka Nabi kata apa nama, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin wa huwa mawdu'un 'indahu fawqa al-'arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Apabila Allah selesai menciptakan alam dunia ini, Allah tulis satu ketetapan yang dia letakkan ketetapan tersebut di sisinya di atas arash. Apa dia? Sesungguhnya rahmatku mengalahkan, mendahului murkaku. Ini aku, asal aku simpati, rahmat. Kalau murka tu mai kemudian. Kalau hampa buat perangai tak senonoh, hampa buat benda yang aku larang, aku murka. Bukan semua orang, bukan semua keadaan. So kita tak namakan Allah dengan Al-Ghadib masalahnya. Allah Ta'ala datang pada hari kiamat, pada waktu tertentu, keadaan tertentu dia datang, bukan setiap waktu dia datang. So kita tak boleh nama Allah Al-Ja'i, yang maha datang, tak. Tapi sifat Allah ialah dia datang pada hari kiamat nanti, dia datang kepada mahsyar. Itu perbuatan dia. Ada. So ada sifat lebih luas daripada nama. Sifat lebih luas daripada nama. Nama Allah terhad, tetapi bukan terhad kepada 99. Itu kena faham. Nama Allah bukan terhad 99. Bahkan kita tak tahu bilangan dia berapa, wallahu a'lam. Dan Allah harus bagi Allah Ta'ala untuk menamakan diri dia dengan nama-nama yang baharu. Faham tak? Maksudnya boleh saja Allah namakan bagi diri dia dengan nama-nama yang lain lagi. Sebab tu Nabi kata di akhirat nanti, bila Nabi datang sujud kepada Allah Ta'ala nak minta izin bagi syafaat, Allah akan bukakan kepada aku, kata Nabi, dengan puji-pujian yang belum aku tahu lagi. Apa makna puji-pujian yang belum aku tahu ni? Ini Nabi akan diajarkan pada waktu itu dengan nama-nama Allah yang kita tak tahu lagi. Lepas tu dalam doa Nabi, Nabi kata, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku bermohon, bertawassul kepadamu dengan semua nama yang ada bagi kamu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakannya bagi dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu dalam kitab engkau. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun engkau ajarkan kepada mana-mana makhluk engkau. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, ataupun yang engkau sembunyi, kau simpan dalam ilmu ghaib yang kau tak bagi tahu siapa pun nama engkau itu. So ada nama Allah yang kita tahu, yang kita tak tahu. Ada yang diturunkan dalam Al-Quran yang tidak disebut dalam Taurat. Ada nama yang pernah Allah sebut dalam Taurat, Allah tak habaq dah dalam Quran, dan seterusnya. Kita tak tahu. So nama Allah lebih luas. Tetapi yang 99 itu yang Nabi kata, man ahsaha dakhalal jannah. 99 ni Nabi kata, siapa hitung masuk syurga. Dan yang 99 tu pun tidak ditetapkan yang mana satu. Macam mana kita nak tahu 99? Kita sendiri kena rajin baca Quran. Nah, kalau kita baca Quran selalu, kalau kita amalkan doa-doa yang Nabi ajak, zikir-zikir, insya-Allah kita akan ahsaha. Bukan dengan kita menyanyi nasyid Asmaul Husna tu. Kan? Sebab nama-nama Allah yang 99 ni ijtihad. Ulama tak sependapat. Sebab dia kita kena kaji. Setiap ulama ada hitungan yang berbeza, nama yang berbeza. Depa istinbat daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada. Sebab tu setiap ulama berbeza-beza. Yang datang dalam hadis riwayat Tirmizi tu pun, itu bukan hadis yang 99 yang kita duk baca tu, yang tu bukan hadis. Yang tu ijtihad rawi. Rawi hadis tu ijtihad. Hadis berhenti sampai dekat man ahsaha dakhalal jannah. Dekat tu habis hadis. Lepas tu bila sambungan huwallahu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, huwallahu alladzi la ilaha illa hu
huwa ar-Rahman ar-Rahim, apa semua tu sampai habis. Yang itu ijtihad rawi hadis. Tu dia panggil idraj, diselitkan dalam hadis. Ada. Jadi belum tentu yang tu semua betul. Ada. Satu ulama tak terima kata yang dalam hadis itu yang 90% itu semua sahih tak. Ada dalam itu ada ulama lain pula kata nama tu tak sahih atau tak sabit dan sebagainya. Sebab itu ijtihad rawi. Ulama lain ijtihad lain pula. Ibnu Hajar masalahnya ada ijtihad dia. Syekh Ibn Uthaymin ada ijtihad dia dalam kitab dia Al-Qawaidul Muthla masalahnya. Syekh Abdul Razzaq Al-Badar tulis kitab juga. Kan Syekh Muhammad bin Khalifah Tamimi juga tulis kitab. So macam-macam Syekh macam-macam ulama tulis pasal nama-nama Allah Taala ni. Tapi semuanya kena ada dalil lah. Masing-masing boleh kadang-kadang ijtihad dia betul, kadang-kadang salah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita amalkan doa-doa, zikir-zikir yang Nabi sebut, insya-Allah kita akan beramal dengan nama-nama tersebut. Tak? Sifat Allah Taala lebih luas, lebih lagi. Dan yang ketiga kita sebut tadi ialah khabar. Perkhabaran. Perkhabaran ni apa dia? Secara ringkas kita sebut ialah yang tidak menunjukkan kesempurnaan atau keindahan bagi Allah, tetapi ia digunakan untuk merujuk kepada Allah dalam percakapan. Contoh, dhamir huwa. Contoh Allah Ta'ala kata, la ilaha illa huwa. Huwa ni bukan nama. Jangan jadi macam orang sufi, zikir hu. Tak. Hu bukan nama. Bukan sifat. Dhamir, kata ganti diri. So dia khabar saja. Kan? Allah Ta'ala kata, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, tanya kepada orang musyrikin, apakah benda yang paling besar syahadahnya? Ayyu syai'in. Jawab kepada mereka, Allah. Allah dirujukkan dengan syai', benda juga, sesuatu yang wujud. Apakah yang wujud yang lebih besar syahadahnya, yang paling besar persaksiannya? Allah. So Allah syai'. Tetapi bukan nama Allah, bukan sifat dia syai'iyah, kesesuatuan, bukan. Kita tak panggil sifat Allah tu kesesuatuan, tak. Kan? Bukan nama dia asy-syai', bukan nama dia huwa, bukan nama dia anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Anta ka ni bukan nama Allah. Ini dhamir, kata ganti diri, merujuk balik kepada Allah. Kan? So ini bukan nama. Kita tak buat nama anak kita Abduh. Masalahnya orang sufi dia pelik, nama anak dia buat nama Abduh. Muhammad Abduh. Siapa Muhammad Abduh? Pasal hu nama Allah. Hu. Salah lah. Kita tak buat Abdun kepada dhamir. Nama Allah bukan hu, tapi orang sufi dia dah nama Allah hu di sini dia. Dan bagi dia nama hu tu pula yang paling afdal. So dia buat nama anak dia Abduh. Kan? Ada orang sufi pun nama anak Abduk. Abduka. Kan? Kacau. Kan? Tapi itu sebab apa? Pasal dia tak erti tauhidul asma' wa sifat lah. Dia tak belajar. Kan? Itu punca. Kan? Pasal dia tak erti tauhidul asma' wa sifat. Dia tak erti beza mana satu nama Tuhan, mana satu sifat Tuhan, mana satu khabar yang digunakan untuk merujuk kepada Tuhan. Syarat khabar dia tak mesti ada penggunaannya dalam Quran dan Sunnah. Kita boleh guna rujuk Tuhan apa saja yang kita boleh guna dalam penjelasan, explanation kita, asalkan dia tidak membawa makna yang buruk. Asalkan dia tak bawa makna yang buruk, tidak mengapa. So tak boleh guna rujuk pada Allah dengan kata ganti diri perempuan macam orang sufi buat, macam syair Ibn Farid. Dia gunakan anti kepada Allah Ta'ala. Kan? Tak boleh lah. Pasal kata ganti diri perempuan membawa makna lemah dari sisi penggunaan bahasa dan fitrah dan logik. Kan? Dia kena guna kata ganti diri yang membentuk kekuatan, kehebatan. Kan? Itu syarat dia. So insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada kelas yang akan datang. Ana tak sure minggu depan kita dah nak raya. Ayah kami mungkin nak balik kampung dah kot. Balik kampung dah insya-Allah. So insya-Allah kita jumpa lepas Raya Haji biiznillah taala. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.